Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma, amma ba'd. Alhamdulillah, kita rafakkan kesyukuran kepada Allah Ta'ala di atas segala rahmat dan kurniaannya. Pada petang ini kita masih lagi diberikan peluang dan keizinan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala untuk dapat kita bersama-sama dalam pengajian tadabbur kita pada petang ini. Dan insya-Allah kita akan menyambung semula untuk suratu Al-Waqi'ah ayat ke-46 ke? Ayat ke-50 Ustaz. 50 Itu 49, hari ini 50 ikut cajitan saya lah. Okey, baik. Betul Ustaz, hari ni 50. Okey, saya baca pada ayat 50 sehinggalah kepada ayat yang ke-50 57 56 tamam. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم ثم إنكم أيها الضالون المكذبون لآكلون من شجر من زقوم فمالئون منها البطون فشاربون عليه من الحميم فشاربون شرب الهيم هذا نزلهم يوم الدين. Sadaqallahul azim. Allah berfirman dengan mafhumnya, tetap mereka itu akan dihimpunkan pada masa yang telah ditentukan, pada hari kiamat yang telah pun dimaklumi. Kemudian sesungguhnya kamu, wahai orang-orang yang sesat, yang mendustakan kedatangan hari kiamat, tetap akan memakan pada hari itu dari sebatang pokok, iaitu pokok zakum. Maka kamu akan memenuhi perut kamu daripada pokok yang pahit buahnya itu. Selepas itu kamu akan meminum pula dari air panas yang sangat menggelegak, iaitu kamu akan minumnya seperti unta yang berpenyakit, sentiasa dahaga dan tidak akan pernah merasa puas. Inilah jenis-jenis azab yang disediakan untuk menyambut mereka pada hari kiamat, yakni pembalasan. Baik, jadi daripada ayat 50 sehinggalah kepada ayat 56, Allah Ta'ala menceritakan berkenaan dengan bagaimana peristiwa keadaan hari kiamat di kala mana Allah Ta'ala menyediakan kepada golongan-golongan ashabus shimal ini dengan beberapa bentuk siksaan azab Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berat dan lagi keras. Baik, kita pergi pada ayat 50 dulu. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan pada ayat 50 ini, lamajmu'una ila miqati yaumin ma'lum. Maksudnya Allah Ta'ala akan menghimpunkan pada hari kiamat itu seluruh makhluknya. Makhluk Allah Ta'ala di sini ada beberapa yang Allah himpunkan. Tak semua Allah Ta'ala himpunkan. Seperti bumi, gunung,
batu, pokok, ini semua Allah tidak himpunkan. Tapi yang Allah himpunkan hanyalah beberapa makhluknya sahaja. Dan makhluk Allah yang dihimpunkan pada hari kiamat ni terbahagi kepada dua pembahagian. Satu, makhluk Allah Subhanahu wa taala yang akan mendapat pembalasan. Satu lagi, makhluk Allah Ta'ala yang memberikan persaksian. Satu lagi, makhluk Allah Subhanahu wa taala yang menjadi yang menjalankan perintah. Jadi ada tiga. Satu, yang akan mendapat pembalasan. Dua, yang menjadi persaksian. Tiga, yang menjalankan perintah. Ini semua tiga kumpulan makhluk Allah yang Allah Ta'ala akan himpunkan pada hari kiamat. Baik, yang pertama, makhluk yang Allah Ta'ala akan balas dan akan ganjari dan akan hukumi mereka ini adalah di kalangan jin dan manusia sahaja. Sebagaimana dalam ayat Quran yang lain Allah Ta'ala sebut, bagaimana ya ma'syaral jin, Allah akan menghimpunkan di antara jin wal ins dan juga manusia. Ya, Allah menghimpunkan di antara jin dan juga manusia. Yang seterusnya, untuk mendapat pembalasan selain pada jin dan manusia adalah binatang. So dari kategori yang pertama, makhluk Allah yang mendapat pembalasan dan mendapat ganjaran apa semua ini adalah terbahagi kepada tiga makhluk. Jin, manusia dan hayawan. Sebab dalam hadis yang sahih juga menyebutkan bagaimana Nabi bersabda, Allah Ta'ala juga akan membangkitkan binatang-binatang pada hari kiamat. Lalu Allah Ta'ala akan mengadili mereka jika salah seekor daripadanya telah menanduk ataupun telah menggigit atau telah mencederakan, melukakan sebahagian yang lain, maka Allah Ta'ala akan membalasi di antara haiwan itu juga antara satu dengan yang lain seperti mana yang telah mereka lakukan. Ini menunjukkan keadilan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, hatta haiwan pun oleh kerana mereka memiliki roh. Bila mereka memiliki roh, bila mereka disakiti, mereka akan rasa sakit kerana ada elemen roh. Maka sebab itu Allah Ta'ala tetap akan membalas di kalangan haiwan dengan pembalasan qisas, pembalasan balik atau pembalasan semula, walaupun mereka di kalangan haiwan ni tidaklah akan dimasukkan ke dalam syurga maupun dimasukkan ke dalam neraka. Ya, sebaliknya mereka akan bertukar menjadi tanah. Adapun jin dan manusia, mereka ni memang kelompok yang dibangkitkan pada hari kiamat, dan di samping itu mereka juga adalah kelompok yang akan dihisab ataupun yang akan dipersoalkan buruk dan baiknya dan dibalasi dan diganjari oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun makhluk yang kedua menjadi persaksian, iaitu seperti mana Allah Ta'ala ciptakan dan kumpulkan pada hari akhirat itu adalah daripada makhluk-makhluk yang terpilih. Di antaranya adalah merupakan bumi. Merupakan bumi. Sebagaimana Allah Ta'ala sebut, yauma idzin tuhadditsu akhbaraha. Pada hari itu bumi ini akan mengkhabarkan apa yang suatu ketika dahulu pernah berlaku, penindasan, kezaliman di atas muka bumi itu. Bukan maksudnya Allah datangkan balik bumi dunia ni, tapi bumi mahsyar itu mewakili kepada bumi dunia, dan dia akan memberikan persaksian sebagaimana yang telah manusia lakukan di atas bumi di dunia dahulu. Baik. Selain daripada itu, yang memberikan persaksian juga yang dibangkitkan pada hari kiamat kelak adalah iaitu daripada makhluk Allah, manusia, anggota tubuh badan, dan juga makhluk Allah yang lain yang memberikan persaksian adalah amalan. Kalau kat dunia ni, amalan ni kita tak nampak, ya, dan dia tidak berkata-kata dengan kita, tapi bila balik ke akhirat, amalan yang kita lakukan sama ada baik atau buruk, ia akan menjadi makhluk Allah yang memberikan persaksian
pada hari kiamat selain daripada manusia itu sendiri, selain daripada anggota mereka itu sendiri, maka amalan mereka juga akan memberikan persaksian itu pada hari kiamat kelak bersama dengan bumi dan juga langit Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian yang ketiga adalah yang menjalankan tugas seperti mana malaikat. Ya, malaikat juga akan dibangkitkan pada hari kiamat setelah mana tiupan sangkakala juga akan mematikan sebahagian para malaikat kecuali sebahagian yang Allah kendaki, dan malaikat juga akan dikembalikan pada hari kiamat adalah sebagai penjalan tugas. Demikian juga arash untuk menjadi naungan, ya, dan beberapa seperti matahari untuk menjalankan tugas untuk memanaskan manusia ketika berada di mahsyar, dan beberapa lagi makhluk Allah Ta'ala yang lain. Ya. Ini adalah 3 pembahagian makhluk Allah yang Allah akan kembalikan semula pada hari kiamat. Baik. Yang kemudiannya, Allah Ta'ala sebut dekat sini, Allah sebut miqat. Perhatikan, ila miqat. Miqat ni adalah tempat untuk manusia berhimpun. Ya. Maka pada ayat ini memberikan pengajaran yang kedua kepada kita, bahawasanya keadaan yang sangat dahsyat pada hari kiamat itu adalah apabila manusia dibawa menuju ke miqat, tempat berhimpun, iaitu namanya dalam hadis disebut sebagai mauqif. Dalam hadis disebut sebagai mauqif. Jadi kenapa Allah mention, Allah sebutkan mereka akan dihimpunkan di miqat, yakni di mauqif itu? Kerana ketika manusia berhimpun di miqat itu, ia adalah merupakan saat yang paling menakutkan. Ia adalah saat yang paling menakutkan. Sebab apa menakutkan? Allah sebut maklum. Sebab ia telah ditetapkan dan ia telah ditentukan. Baik, apa yang telah Allah tetapkan dan apa yang telah Allah tentukan sewaktu kita diusir keluar daripada kubur untuk menuju ke tempat berhimpun itu? Ada beberapa perkara yang disebut oleh para ulama. Yang pertama, iaitu Allah Subhanahu wa taala menghimpunkan kita di mauqif tu dengan Allah menetapkan bagi kita bersama dengan golongan mana. Bersama dengan golongan mana. Ini yang pertama yang Allah tentukan. Ini yang pertama yang Allah Ta'ala tetapkan. Pertama, dia duduk dengan golongan para nabi ke, golongan orang beriman ke, golongan orang bertakwa ke, golongan ahli salat ke, golongan ahli puasa ke, golongan ahli Quran ke. Maka mereka akan ditentukan golongan-golongannya. Ini yang Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran. Yauma nad'u kulla unasin biimamihim. Pada hari itu, manusia akan dibawa oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mereka duduk bersama dengan kumpulan-kumpulan mereka. Baik, yang kedua yang ditentukan oleh Allah Taala itu selain daripada golongan mana adalah tempat. Adalah tempat. Maklum dekat sini juga merujuk kepada tempat. Allah Ta'ala juga telah menentukan tempat kepada manusia di mauqif itu ataupun tempat hisab itu. Tempat maknanya dekat sini, setiap kali manusia bergerak menuju ke mauqif, para malaikat akan menunjukkan kepada mereka di mana tempat berdiri mereka. Dan mereka setelah ditunjukkan tempat berdiri mereka, mereka tidak boleh berganjak sedikit setapak ke belakang, ke kanan, ke kiri maupun setapak menuju arah ke hadapan di tempat di mana mauqif mereka berdiri itu setelah mana ditentukan dan ditunjukkan pada mereka tempat mereka. Ini seolah-olahnya ini bukannya orang biasa, semua makhluk akan jadi begini. Ya. Kecuali para nabi dan rasul memang dia letakkan tempatnya di dalam arasy Allah Subhanahu Wa Taala. Ya.
Jadi maknanya pada hari kiamat kita tak boleh pilih. Saya nak duduk sebelah ibu saya nak duduk sebelah bapa saya nak duduk sebelah suami saya, sebelah anak-anak saya. Tak boleh. Sebab tempat tu telah pun Allah tetapkan, Allah tentukan berdasarkan kepada iman dan amal kita. Maka pada ketika itulah mungkin kita memandang ke arah kanan, memandang ke arah kiri kita. Tidak ada daripada umat manusia yang kita kenali, kerana di samping kita itu juga terdapat umat-umat Nabi-Nabi yang lain yang bercampur baur dengan kita di kalangan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Baik. Jadi yang kedua, Allah menetapkan tempat kita berdiri di mahsyar. Yang pertama, tempat disebutkan tadi. Yang pertama sekali, Allah tentukan pada kita, iaitu merujuk kepada tempat kita bersama dengan siapa, golongan mana. Yang kedua adalah di mana tempat kita berdiri. Dan yang ketiga yang Allah Subhanahu Wa Taala akan tetapkan bagi kita di pada mahsyar itu, iaitu akan ditetapkan bagi manusia juga untuk mereka menerima buku suratan amal. Yang mana manusia tidak boleh memilih. Sebaliknya, di mana malaikat menyerah buku amalannya, kalau malaikat serah dengan tangan kanan, dia akan mengambil dengan tangan kanan. Kalau malaikat menyerah dengan tangan kiri, dia juga akan mengambil dengan tangan kiri. Kalau malaikat menyerah daripada arah belakang, dia juga akan menerima daripada arah belakang. Bukan bererti kalau malaikat serah tangan kiri, dia ada pilihan untuk ambil tangan kanan. Tak boleh. Kalau malaikat serah arah belakang, bukan bererti dia boleh ambil dengan tangan kiri. Pun tidak boleh. Kerana ini juga telah pun ditentukan dan ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala berdasarkan kepada, alhamdulillah, berdasarkan kepada kandungan amalan kita yang terdapat di dalam buku suratan amalan kita sendiri. Dan yang terakhir yang Allah Ta'ala tentukan dan tetapkan adalah merupakan tempat kita di dalam syurga ataupun neraka Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sebab itu, masa ketika itulah manusia selepas selesai hisapnya, di situlah tempat di mana manusia akan berharap kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, sebagaimana disebut dalam sebagai riwayat, yang tidak pernah mereka berharap kepada Allah melebihi pada hari itu. Sebab apa? Ketika selepas selesai daripada hisap itu, manusia hanya tinggal untuk menjalani titian sirat atau menyeberangi titian sirat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan pada ketika itulah manusia akan berada dalam ketakutan, dan pada ketika itulah manusia akan diperlihatkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala di manakah tempat kembali mereka, sama ada di syurga ataupun neraka. Maka bila Allah tentukan kepada mereka setelah Allah menghisap mereka, setelah Allah Ta'ala menilai mereka dan sebagainya di atas timbangan mizan atau di atas timbangan hisab, maka pada ketika itu mereka juga akan ditentukan tempat kembali mereka, sama ada syurga ataupun neraka. Di sini menunjukkan yang kita masuk syurga itu adalah dengan rahmat Allah, dan kita diselamatkan daripada neraka juga dengan rahmat Allah, bukanlah semata-mata dengan amalan yang kita kerjakan. Cuma amalan ni hanya menjadi sebagai sebagai syarat saja, sebagai syarat, bukan sebagai sebab untuk masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Baik. Kemudian kita tengok pada ayat 51. Tak, maaf, saya sakit tekak sikit. Pada ayat 51, Allah Ta'ala menyambungkan, menceritakan bagaimanakah nasib golongan Ashabus Shimal. Dan yang menariknya, Allah Ta'ala memanggil Ashabus Shimal itu Allah Ta'ala memanggil Ashabus Shimal itu dengan dua kesalahan dosanya yang paling berat. Dua kesalahan dosanya yang paling berat. Sehingga kan dengan dua dosa itu saja sudah melayakkan mereka masuk neraka, tak perlu untuk
dihitung, dinilai, ditimbang dosa-dosa yang lain. Tak perlu untuk mereka ditimbang atau dinilai atau dihisab dosa-dosa yang lain. Memadai dengan dua dosa ini sahaja. Ya. Apa dosa yang pertama? Ini menunjukkan pengajaran pada kita. Dua dosa ini penyebab utama manusia dilemparkan ke dalam api neraka Jahannam. Dan kalau kita lihat, kedua-dua dosa ini adalah merupakan dosa besar antara yang paling besar. Kerana antara dosa besar, ada kategori yang disebut dosa besar, yang paling besar antara yang besar itu. Ya, akbarul kabair, yang paling besar di antara dosa-dosa yang besar. Jadi antara yang pertama adalah ad-dhalun, iaitu dosa menyesatkan diri sendiri dan menyesatkan orang lain. Ini dosa yang sangat besar, menyebabkan pelaku dosa ni diharamkan mendapat syafaat Nabi SAW, bahkan dilarang untuk mereka, alhamdulillah, mendapat syafaat daripada keluarga-keluarga mereka yang beriman ataupun yang beramal soleh. Maka dekat sini menunjukkan pada kita bahawasanya kalau sekiranya seseorang itu memiliki amal soleh yang diredai oleh Allah, memiliki amal soleh yang selain diredai oleh Allah Ta'ala, dia juga merupakan amal soleh yang diterima oleh manusia, yang merupakan satu kebaikan yang sangat besar manfaatnya dan ganjarannya, maka pada ketika itu ia disebut sebagai suatu amal soleh yang bermanfaat kepada manusia pada hari kiamat. Tapi kita kena ingat, bila disebut ad-dhalun, maka itu adalah merujuk kepada golongan orang-orang yang sesat. Sesatnya apa? Sesat dari sudut akidahnya, yakni imannya, pegangannya. Yang kedua adalah sesat dari sudut amalannya. Jadi kesesatan ni berlaku pada dua perkara utama. Yang pertama, sesat dari sudut kepercayaan ataupun sesat dari sudut keyakinan. Yang kedua adalah sesat dari sudut amalan dan dari sudut ketaatan dan kepatuhan. Maknanya satu sesat dari segi i'tiqadi, satu lagi sesat dari segi syari'i, iaitu dari segi syariat. Maknanya dia ubah syariat, dia ubah hukum hakam Allah Subhanahu Wa Taala, sehingga kan ia menyebabkan kitab itu telah pun dicemari dengan kesesatan-kesesatan nafsu dan kesesatan-kesesatan kejahilan manusia yang menyebabkan rosaknya agama itu dan juga rosak orang-orang yang mengikutinya. Baik. Sebab tu di dalam hadis Nabi SAW, baginda ada bersabda. Baginda kata, inna akhwafu ma akhafu ala ummati al-a'immatu mudhillin. Kata Nabi SAW dalam hadis yang sahih riwayat Muslim, tidak ada sesuatu yang lebih aku takutkan kepada umatku, yang paling Nabi bimbang, yang paling Nabi khawatir, yang paling Nabi takutkan menimpa umat Nabi SAW adalah melebihi daripada al-a'immatu mudhillin, iaitu para-para ketua, para-para pemimpin dan para-para orang-orang yang berilmuan, ya, ataupun orang yang memiliki kedudukan. Mereka ini adalah manusia yang mengajak kepada kesesatan, yang mengajak kepada kejahatan, yang mengajak kepada kemungkaran dan yang mengajak kepada kezaliman. Ini yang Nabi takut. Yang Nabi takut adalah umat baginda akan menjadi sesat. Sesat itu yang pertama di sudut akidah, kita dah sebut dah tadi. Seperti kepercayaan kepada sesuatu benda boleh mendatangkan malang, tuah ataupun sial dengan sendirinya tanpa izin daripada Allah, atau meminta pertolongan pada selain daripada Allah SWT. Itu kesesatan dari sudut akidah. Yang keduanya adalah kesesatan dari sudut kesesatan dari sudut agama, iaitu dari sudut amalan, dari sudut amali, ya. Ini juga merupakan kesesatan, seperti kesesatan dia
dari sudut ibadat dia, kesesatan dia dari sudut tadi kepercayaan ni dari sudut ibadat lah ataupun amali dia. Ya. Yang ketiga, kesesatan dari sudut pemikiran. Kesesatan dari sudut pemikiran. Bagaimana dia berfikir dengan sesuatu benda yang bercanggah dengan agama dan bercanggah dengan nas dan dalil yang jelas qat'i daripada Quran dan hadis Nabi SAW. Sebab manusia ni bukan sekadar sesat kerana imannya, bukan sekadar sesat kerana amalannya. Kadang-kadang yang terlebih nak beramal sangat tu sehingga kan dia mengerjakan satu amalan itu atas kejahilan dia dan dia menjadi sesat dengan amalannya itu. Tapi ada satu lagi yang menyebabkan manusia sesat juga disebutkan adalah merupakan fikiran, ya, pemikiran. Pemikiran yang sesat juga boleh mendorong kepada mereka agama yang sesat, mereka ajaran yang sesat sendiri. Itu juga adalah punca kepada ad-dhalun. Sebab tu orang yang sesat ni semuanya kafir. Ya, tetapi ada sebahagiannya yang ulama kata walaupun dia sesat tapi dia masuk dalam kategori sesat amali, sesat dari sudut amalan. Seperti orang Syiah. Orang Syiah, tapi ada sebagai Syiah yang dari segi akidah dia pun sesat. Maknanya bukan sesat dah, kafir sebab dia percaya Sayyidina Ali tu nabi ke dan sebagainya. Tapi ada sebagainya yang tidak percaya begitu. Jadi mereka hanya sesat dari segi amali mereka ataupun mereka sesat itu adalah dari sudut dari sudut fikiran mereka, ya, cara berfikir mereka itu. Ya. Yang kedua yang Allah Ta'ala sebut punca mereka itu banyak ke dalam neraka Allah Ta'ala al-mukadzibun. Maknanya Allah Ta'ala menyatakan mereka bukan sahaja sesat dan menyesatkan, tetapi mereka juga adalah mukadzibun, iaitu orang yang sentiasa mendustakan kebaikan dan mendustakan kebenaran. Mendustakan kebaikan dan mendustakan kebenaran. Baik. Jadi yang dimaksudkan di sini mereka mendustakan beberapa perkara yang menyebabkan mereka itu menjadi kafir ataupun menyebabkan mereka itu menjadi kufur. Yang pertama adalah mereka mendustakan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana mereka mendustakan Allah? Iaitu mereka mendustakan bahawasanya Allah itu Tuhan yang esa. Bahkan mereka mendakwa Allah Ta'ala itu Tuhan yang memulukan sekutu ataupun Tuhan yang hidup secara bersekutu. Ini satu satu pendustaan yang Allah Ta'ala nyatakan. Contohnya Allah sebut dalam Quran, dalam firman Allah Subhanahu wa taala, Allah Taala menyebutkan iyattabi'una illa dhanna wa inhum illa yakhrusun. Kebanyakan orang yang sesat itu mereka hanya mengikut hawa nafsu mereka atau sekurang-kurangnya mereka hanya sekadar meneka-neka dengan akal fikiran mereka tentang Allah Taala. Ini mereka sesat pemikiran. Yang kedua adalah mereka itu sesat juga dari sudut kepercayaan dan akidah mereka. Jadi yang pertama, mereka berdusta kepada Allah. Bagaimana berdusta kepada Allah? Iaitu mereka mendustakan Allah itu adalah Tuhan yang esa. Yang kedua, mereka mendustakan kepada kitab Allah. Yang ini mereka mendustakan Al-Quranul Karim yang Allah Ta'ala turunkan kepada bagindanya Nabi Muhammad SAW. Sama ada mereka mendustakan sebahagian daripada Quran ataupun mereka mendustakan keseluruhan daripada Quran atau mereka mendustakan sebahagian daripada Quran ataupun daripada kelompok-kelompok tertentu. Ini juga termasuk di antara perbuatan orang-orang yang mendustakan. Ya. Yang kedua, perbuatan orang yang mendustakan itu bukan sekadar dia mendustakan Allah, mendustakan kitab, mendustakan Rasul, yakni Nabi Muhammad SAW dan Nabi-Nabi yang lain. Mereka juga mendustakan yang disebutkan sebagai agama Allah dan juga perintah-perintah Allah yang Allah perintahkan kepada mereka.
Maknanya mereka dustakan akidah, mereka dustakan kitab, mereka dustakan Rasul, dan yang kemudiannya mereka mendustakan daripada perintah-perintah Allah Subhanahu Wa Taala yang ataupun peringatan-peringatan Allah Taala yang telah sampai kepada mereka, ya. Inilah kumpulan orang-orang yang Allah Taala sebut, mereka inilah yang memiliki ciri-ciri sifat ashabus shimal, ya. Golongan sifat ashabu ashimal. Alhamdulillah. Baik. Seperti mana Yahudi dan Nasara, mereka mendustakan kebenaran Nabi Muhammad SAW sebagai Nabi akhir. Mereka sorokkan. Termasuk dalam mendustakan ini, ulama bahagikan kepada beberapa perkara. Yang pertama, mendustakan itu bererti mereka mengingkar atau menolak. Yang kedua, mendustakan itu dalam erti kata mereka membela yang batil dan menolak yang hak. Itu juga dikira sebagai perbuatan mendustakan. Di mana sebahagian daripada mereka itu menerima sebahagian daripada Al-Quran misalnya, tetapi mereka menolak sebahagian besar daripada Al-Quran itu. Itu pun dipanggil sebagai mendustakan. Ya, kerana dia perlu beriman dan meyakini dan mempercayai pada semua isi kandungan Al-Quranul Karim, dan demikian hadis-hadis Nabi SAW yang sahih yang telah sampai kepada mereka. Ya, baik. Kemudian yang termasuk daripada perbuatan mendustakan itu yang disebut oleh para ulama, selain ingkar dan menolak, selain daripada selain daripada ingkar dan menolak itu, termasuk yang perbuatan orang yang mendustakan itu adalah mereka yang mana disebutkan sebagai orang yang menyembunyikan kebenaran. Mereka yang menyembunyikan kebenaran. Sebagaimana Allah kata dalam Quran, innal ladzina yaktumuna ma anzalna minal bayyinat wal huda min ba'di ma bayyanahu lin-nasi fil kitab. Yang mana seperti mana ahli kitab, mereka tahu susuk rupa paras Nabi, kebenaran Nabi, tanda-tanda Nabi Muhammad SAW, tapi mereka tak cerita kepada pengikut-pengikut mereka. Mereka cerita benda yang salah. Mereka tak cerita benda yang betul. Mereka sembunyikan fakta. Mereka sebarkan yang auta. Jadi mereka, ini termasuk di antara perbuatan al-mukadzibun, pembohongan. Ya, sebab apa pembohongan? Sebab dia membela maklumat-maklumat yang palsu, maklumat-maklumat yang salah, maklumat-maklumat yang fitnah, dan dia mendiamkan diri atau membisukan diri akan maklumat-maklumat yang benar atau maklumat-maklumat yang betul. Ini pun termasuk daripada perbuatan orang-orang yang mendustakan. Baik. Kemudian kita pergi pada ayat 52. Pada ayat 52, setelah mana Allah ceritakan kepada kita golongan-golongan yang akan menjadi golongan ashabus shimal dan golongan yang Allah Ta'ala akan timpakan pada mereka azab yang tanpa dikurangi itu, ya, maka disebutkan di sini pula adalah apakah bentuk balasan-balasan Allah Ta'ala kepada golongan tersebut. Yang pertama, Allah Ta'ala sebut balasan yang pertama yang boleh kita ambil dekat sini adalah balasan dalam bentuk makanan. Antara salah satu bentuk Allah Ta'ala menyeksa golongan ashabus shimal ini, ya, Allah menyeksa golongan ashabus shimal ini adalah dengan cara Allah kata la'akiluna min syajarin min zaqum. Mereka itu akan diseksa sebagai permulaan azab dan siksaan mereka adalah mereka akan diberi makan daripada buah-buah zakum. Ini satu ancaman Allah kepada mereka. Maknanya mereka akan menikmati hidangan ataupun menu daripada buah zakum yang pelbagai bentuk dan pelbagai jenis yang terdapat dalam neraka Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Ini sebagai balasan kerana mereka termasuk golongan ashabus syimal ataupun termasuk dalam golongan yang sesat dan mendustakan. Okey, jadi apakah bentuk azab makanan yang Allah beri? Kenapa disebut makan dulu? Kalau kita tengok ahli syurga disebut mereka masuk syurga disebut minum dulu. Tapi ahli neraka ini disebut sebagai makanan dulu, sebagai permulaan azab mereka sebelum minuman. Tapi kalau ahli syurga Allah beri nikmat minum dulu, baru Allah Ta'ala beri nikmat makan dan seterusnya. Ini menunjukkan Allah Ta'ala membezakan di antara bagaimana Allah Subhanahu Wa Ta'ala memberikan kurniaannya kepada orang yang beriman dan bagaimana Allah memberikan balasan kepada orang-orang yang kufur dan ingkar. Jadi ulama sebut, kenapa Allah Ta'ala seksa ahli neraka dengan diberi makan dulu, sedangkan ahli syurga diberi minum dulu? Pertama, kerana ketika sewaktu manusia berada di padang mahsyar, mereka telah pun mengalami mengalami siksaan dan azab dipanaskan ataupun didekatkan kepada mereka matahari. Walaupun orang beriman mereka dapat teduhan di bawah arsy Allah, teduhan di bawah amalan mereka sendiri, sedekah mereka, tetapi bahang itu tetap mereka merasainya. Bahang panas itu tetap mereka merasainya. Walaupun mereka tak diseksa dengan azab itu di atas kepala mereka, tapi bahang tu mereka rasa. Maka oleh kerana itu, perkara pertama yang mereka inginkan sesudah mereka sampai ke dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala itu adalah mereka menginginkan minuman. Ya, sebab itulah sebelum mereka sampai ke syurga lagi, Allah Subhanahu Wa Taala akan menyuruh orang-orang beriman ini berhenti di telaga Kautsar ataupun Haud, telaga Al-Haud, dan di situlah mereka akan dapat menikmati minuman daripada telaga syurga Firdaus yang dimiliki oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka dekat sini menunjukkan kepada kita kenapa mereka diberi minum dulu adalah sebagai satu penghormatan dan kemuliaan kepada ahli syurga itu dan bagi satu kerehatan kepada ahli syurga itu setelah mana mereka mendapat bahang, ya, bahang kepanasan matahari ataupun bahang daripada api neraka Allah SWT yang menjulang-julang, yang juga mereka pun tidak terlepas daripada merasai bahang itu walaupun mereka tidak disakiti oleh bahang tadi. Ya, jadi sebab tu Allah bagi minum. Adapun ahli neraka, kenapa Allah beri makan dulu, tidak Allah Ta'ala memberi minum dulu kepada mereka, adalah disebabkan kerana Allah ingin menambahkan azab lagi ke atas mereka. Ya, sebab Allah nak tambahkan lagi azab. Sebab masa mereka duduk di padang mahsyar, mereka telah pun diazab dengan diberi minum air-air peluh mereka sendiri. Sebab mereka ditenggelami oleh air-air peluh mereka, dan di waktu itu juga mereka akan menelan, terpaksa menelan daripada terpaksa menelan daripada air-air peluh mereka. Maka sebab tu bila mereka nak diumbankan ke dalam neraka Allah SWT, maka Allah Ta'ala memulakan kepada mereka dengan diberi makan makanan yang menyakitkan dahulu sebelum minuman. Ya? Ini sebagai isyarat menggambarkan Allah nak mengganda-gandakan azab ke atas mereka. Ada pendapat yang kedua pula mengatakan, iaitu Allah Ta'ala beri mereka makan dahulu itu bukan untuk menambahkan penyiksaan pada mereka sahaja. Tetapi yang disebutkan adalah di mana Allah Ta'ala memberi mereka makan di dalam neraka itu terlebih dahulu adalah sebagai suatu bentuk di mana Allah Subhanahu Wa Ta'ala ingin menghina mereka, atau di mana Allah Subhanahu Wa Ta'ala ingin merendahkan diri mereka, bukan sekadar menambahkan azab kepada mereka. Ya, maka Allah Ta'ala nak menghinakan mereka, sejurus mereka masuk saja dalam neraka, mereka tak diberi minum air. Sebaliknya Allah Ta'ala memberi mereka daripada bakaran batu-batu api daripada neraka Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ya? Ini hikmah kenapa orang-orang ashabul syimal diberi makan dulu, tetapi golongan ashabul yamin yang kita bincang sebelum ni, mereka akan diberi minum dahulu sejurus mereka masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ya, baik.
Kemudian kita tengok dekat sini pada ayat 52. Sekejap ya, saya gatal mata. Gatal mata. Okey, baik. Seterusnya, Allah Ta'ala memberi makan kepada mereka itu dengan seburuk-buruk makanan dalam neraka. Seburuk-buruk makanan dalam neraka. Ini disebutkan oleh riwayat Ibnu Abbas radhiyallahu an mengatakan seburuk-buruk hidangan dan makanan dalam neraka itu adalah pohon zakum. Ya, adalah pohon zakum. Itu adalah seburuk-buruk hidangan dan seburuk-buruk makanan yang Allah Ta'ala sediakan kepada ahli neraka. Baik, saya nak sebutkan sikit dekat sini mengenai pokok zakum. Ya, mengenai pokok zakum. Baik. Ada disebutkan di dalam hadis Nabi SAW mengenai kedahsyatan pokok zakum ini. Ya, mengenai kedahsyatan pokok zakum ini. Disebutkan dalam riwayat bahawasanya pokok zakum ini adalah pokok yang akarnya berada di dalam dasar neraka Jahannam. Dan hebatnya pokok zakum ni sehingga kan api neraka pun tidak boleh membakar batang pokok itu. Sebab biasanya kita faham semua batang-batang kayu dia boleh terbakar dengan api kan. Tapi pokok zakum ni dia tak boleh dibakar oleh api neraka. Nak katakan api neraka pun tak boleh bakar dia. Tak boleh bakar dia. Sebab kekuatan batang dia, kayu dia, dahan dia, ranting dia itu sehingga api neraka pun tidak lut untuk membakarnya. Kenapa Allah jadikan demikian? Kerana nak menjadikan daripada batang pokok-pokok zakum, daripada dahan pokok-pokok zakum adalah sebagai suatu azab kepada ahli neraka itu sendiri. Kerana ada riwayat menyebutkan daripada batang pokok zakum ataupun daripada dahan pokok zakum itu akan dijadikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada penghuni-penghuni neraka itu, dengan daripadanya akan dijadikan sebagai pakaian-pakaian ahli neraka. Sebagaimana ahli-ahli syurga, mereka akan mengambil pakaian mereka daripada daun-daun yang berada pada pokok-pokok dalam syurga, sedangkan ahli neraka mereka akan memakai pakaian mereka daripada batang-batang kayu dan dahan-dahan pokok zakum yang akan mengeluarkan pakaian yang tajam, pakaian yang panas dan pakaian yang menyakitkan mereka. Ya. Okey. Dalam hadis Nabi SAW, baginda menyatakan bahawasanya, kata baginda, pokok yang dilaknat, satu-satunya pokok yang dilaknat di dalam Quran adalah merupakan pokok zakum. Lalu baginda membacakan firman Allah, wasyajaratal mal'unata fil Quran. Kata Allah, dan pokok-pokok yang dilaknat oleh Quran. Bila sahabat bertanya apakah pokok yang dilaknat oleh Quran itu, maka Nabi SAW menjawab, ia adalah pokok zakum. Bahkan dalam hadis Nabi SAW menyatakan, Ibnu Abbas kata ketika manusia sedang tawaf dekat Baitullah, kemudian Nabi SAW bersabda, wahai orang-orang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan takutlah kamu pada Allah, dan janganlah kamu mati melainkan dalam keadaan beriman, kerana jika setitik
jika setitik daripada buah zakum itu telah jatuh ke muka bumi Allah ini. Setitik bukan sebiji buah. Setitik air. Sebab buah zakum ni dia mengandungi air. Tapi air ni itu beracun. Yang sangat tinggi kadar keracunannya. Kalau kita tengok hari ni binatang paling beracun sekali adalah ular tedung selah. Ya. Tapi racun yang ni lebih dahsyat daripada racun ular. Sehingga dalam hadis Nabi kata kalau setitik daripada racun buah zakum ini jatuh ke atas muka bumi, la ammarat ala ahli al-ar'inshahum fakaina man laysa lahum ta'amun illa zakum. Maka ia akan menyebabkan semua permukaan muka bumi ini, hidupan-hidupan pada muka bumi ini semuanya akan mati dan binasa. Ya, semuanya akan mati dan binasa. Maka kata Ibnu Abbas, apalah nasib, bagaimana pulakah nasib orang-orang yang orang-orang yang dan apakah nasib bagi orang-orang yang makan buah zakum tu. Bayangkan kalau setitik buah zakum yang berbisa itu pun jatuh ke muka bumi pun boleh hancur dan rosak semua hidupan di muka bumi ini. Bayangkan macam mana orang-orang yang terpaksa menelan buah zakum ini, sejurus saja ia dimasukkan ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala, dia akan terus disiksa dengan siksaan yang berat. Antaranya adalah memakan pokok zakum. Ya. Baik. Itu disebutkan beberapa riwayat mengenai pokok zakum. Okey, seterusnya. Kita masuk pada ayat berikutnya. Setelah mana Allah Ta'ala menceritakan tentang azab dalam bentuk hidangan. Kemudian Allah Ta'ala ceritakan apakah hidangan itu, iaitu daripada pokok buah zakum. Pokok buah zakum. Kemudian ayat 53 Allah melanjutkan famali'una minhal butun. Ahli neraka apabila mereka diberi makan buah zakum itu, apabila panas. Ahli neraka apabila diberi makan buah zakum itu, Allah ceritakan pula bagaimana tadi Allah cerita makanan yang menyeksa mereka, hidangan yang menyeksa mereka. Kali ini Allah bawa kepada kita pengajaran dari sudut bagaimana cara mereka menikmati atau mereka diberi makan buah zakum itu. Ini cara seksaan pula. Tadi hidangan ataupun makanan yang menyeksa. Ini cara menyeksa. Maka disebutkan famali'una minhal butun. Kata Allah Subhanahu Wa Taala, walaupun orang-orang penghuni neraka itu mereka tidak mahu memakan buah zakum. Mereka tak nak makan. Sebab buah itu mereka tahu sangat berbisa, buah itu sangat menyakitkan, buah itu sangat tajam. Tetapi ajaibnya mereka tetap makan buah zakum tu dalam keadaan tak nak makan tu, mereka tetap akan makannya sehingga memenuhi perut-perut mereka seolah-olah orang yang terlalu kekenyangan dan tidak mampu lagi untuk makan. Sehingga tak mampu lagi untuk makan. Okey, apa mesej yang Allah Ta'ala nak sampaikan di sini, pengajaran kepada kita? Ada beberapa pengajaran. Yang pertama, Allah Ta'ala jadikan ahli neraka ni terlalu lapar. Terlalu lapar. Disebutkan syiddatil ji'an. Allah jadikan mereka ni terlalu lapar, dan bila mereka mengadu kelaparan, malaikat yang penjaga dalam neraka akan membawakan buah-buah zakum ni untuk mereka. Lalu satu persatu di antara penghuni neraka itu akan menikmati dan mereka akan makan buah zakum itu seolah-olah
buah zakum itu adalah buah yang lazat ataupun seolah-olah dia adalah merupakan buah yang menyedapkan. Walhal mereka, Allah cipta nafsu mereka untuk makan buah zakum tu, sehingga kan mereka memakan buah zakum itu dalam keadaan memenuhi perut mereka, tak ada satu ruang pun untuk minuman, udara, melainkan semuanya penuh dengan buah zakum. Tengok cara Allah nak seksa, Allah nak azab, nak balas. Allah gandakan nafsu dia saja. Allah tambahkan keinginan nafsu dia saja. Sehingga kan bila dia dah memperolehi buah zakum itu, dan mereka makannya walaupun mereka rasa tak sedap tu atau rasa mudarat tu, mereka nak luah balik tak boleh. Sebab Allah ciptakan nafsu, keinginan mereka nak makan tu terlalu tinggi, sehingga kan walaupun mereka sakit pun mereka telan, walaupun mereka rasa racunnya pun mereka telan, kerana mereka tidak ada pilihan di hari akhirat di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya? Baik. Maka di sini menunjukkan kepada kita bagaimana Allah nak seksa mereka tu, Allah gandakan nafsu mereka sehingga mereka selalu memiliki keinginan untuk memakan buah zakum walaupun sebenarnya mereka sedang menderita menikmati buah itu. Cuba kita bayangkan, satu orang dia buat dua benda dalam satu masa. Satu, lapar, makan, dalam masa yang sama benda yang dia makan tu membahayakan dirinya, menyakitkan dia. Mana ada kita buat macam tu kan? Kalau kita makan satu benda, kita rasa tak sedap pun kita tak makan lah. Atau kita makan satu benda menyebabkan benda tu menyakitkan kita, benda yang tajam, kita pun tak akan makan lah. Tetapi ahli neraka, Allah Ta'ala berkuasa menjadikan insting mereka ataupun menjadikan perasaan mereka, menjadikan keinginan mereka itu, nafsu mereka itu berubah-ubah dan berbeza. Sehingga kan apa yang pada asalnya mereka tak nak makan pun, tetapi Allah boleh berkuasa menjadikan mereka ingin memakannya. Dan mereka tak ada pilihan dan mereka terpaksa memakannya. Seperti mana buah zakum tadi. Itu tafsiran, itu pengajaran yang kedua. Pengajaran yang ketiga, disebutkan bahawasanya, kalau tadi disebut Allah ciptakan keinginan dia makan, tapi kali ini tidak. Famali'una minhal butun, maknanya malaikat akan memenuhkan dalam perut-perut mereka itu dengan setiap buah-buah zakum. Maknanya mereka memang tak nak makan. Kalau riwayat pertama tadi, mereka sukarela untuk makan lalu mereka kena azab tu. Tapi dalam ni disebutkan mereka tidak mau makan buah zakum tu. Tapi malaikat mengambil buah zakum tersebut lalu dipenuhi ke dalam rongga-rongga mulut mereka dan perut mereka, sehingga tidak ada ruang dalam perut mereka itu melainkan semuanya adalah merupakan buah ataupun pokok zakum. Baik. Jadi malaikat akan memenuhi. Sebab itu disebut famali'una, maknanya malaikat akan memenuhikan perut-perut mereka itu dengan buah-buah yang bahaya dan buah-buah yang memudaratkan. Sehingga riwayat kata kalau dia jatuh setitik pun 70 tahun kehidupan tak akan hidup. Ada setengah riwayat tadi yang saya sebut di awal tadi, kalau jatuh setitik semua makhluk tidak hidup. Cuma tak diberitahu berapa tahun. Setengah riwayat disebutkan 70 tahun baru bumi ni boleh segar balik, baru boleh keluar hasilnya balik dan sebagainya. Baik. Alhamdulillah. Maka itu antara bentuk azab Allah Subhanahu Wa Ta'ala kepada golongan-golongan yang kita dah sebut tadilah, golongan-golongan kiri. Siapakah itu golongan-golongan kiri? Sebagaimana yang telah kita bincangkan sebelum ini. Baik. Dan yang ke-54 sebagai penutup, fasyaribuna alaihi minal hamim. Selepas Allah memberikan seksaan dalam bentuk hidangan, kali ini Allah bawakan seksaan dalam bentuk minuman. Fasyaribuna alaihi minal hamim. Kenapa Allah sebut minuman selepas makanan? Tadi kita dah beritahu dah. Saya dah uraikan kenapa orang ahli neraka diberi makan dulu, bukan minum dulu. Tapi kali ini Allah sebut mereka diberi minum pula selepas makan. Maknanya mereka akan diberi minum selepas makan.
Kenapa Allah sebut begitu? Kerana nak menyatakan bahawasanya pengajaran yang disampaikan kepada kita, azab Allah Ta'ala ini sentiasa bersambung-sambung dan azab Allah Ta'ala ini tidak akan ada azab Allah Ta'ala ini tidak akan terputus. Tidak akan terputus. Bahkan dia sentiasa dalam keadaan continuously, secara berterus-terusan, azab itu akan berjalan, ya, dan dia juga akan disebutkan dia tetap akan berjalan juga, tapi dalam masa yang sama Allah Subhanahu Wa Ta'ala juga akan menjadikan siksaan pada dia itu berterus-terusan atau bersambung-sambung, supaya azab tu tak terputus. Tadi beri makan, lepas makan bibi minum pula. Sebab disebutkan apabila mereka makan saja buah zakum tu sehingga penuh perut mereka, sama ada malaikat masukkan ataupun Allah jadikan nafsu mereka ingin makan yang banyak walaupun mereka menderita, dan apabila buah zakum tu dah penuh dalam perut mereka, kemudian buah zakum tu akan berputar, maknanya berkisar, lalu keluar daripada dubur mereka itu semua isi-isi perut mereka bersama buah zakum yang telah mengisar perut-perut dan isi-isi dalamannya. Selepas daripada itu, bila Allah hidupkan mereka balik, mereka segera minta air. Kerana setelah mana mereka menikmati buah zakum tu, mereka menyangkakan kalau mereka dapat menikmati air, ya, maknanya sama ada air wuduk mereka ataupun sama ada air apa-apa sajalah, ya, maka Allah Subhanahu Wa Ta'ala akan memberikan kepada mereka pula adalah dengan air yang menggelegak. Sebab apa? Sebab bila mereka dah rasa kesakitan buah zakum tu, jadi mereka nak hilangkan rasa sakit tu, sebab tu mereka minta air. Tapi masalahnya Allah kata air yang mereka diberi minum itu adalah air yang hamim, air yang sedang menggelegak atau air yang sedang meluap-luap panasnya. Ya, itu maksud hamim, maknanya air yang sedang menggelegak. Bukan air yang pernah menggelegak kemudian dia tak menggelegak. Ini sentiasa dalam keadaan menggelegak. Kenapa sentiasa menggelegak? Sebab dalam riwayat sebut, dalam sebagai riwayat yang dinukilkan oleh seorang tabi'in, yang mengatakan sebab setiap gelas-gelas yang berada dalam neraka Allah Ta'ala itu ditempa dengan bara api neraka Allah. Jadi bila ambil air yang panas, dituangkan dalam bekas yang secara semula jadi daripada api neraka itu, menyebabkan dia boleh menyebabkan apabila ahli neraka itu, bila ahli neraka itu menikmati minuman air yang menggelegak tadi itu daripada bekas bara yang panas, bila tuang air yang panas dia sentiasa dalam keadaan menggelegak. Tujuannya kerana mereka nak menghilangkan rasa sakit zakum atau kesan racun zakum yang ada pada badan mereka. Malangnya bila mereka minum air yang menggelegak ini, Allah sebut dalam ayat Quran, faqatta'a am'a'ahum. Allah sebut faqatta'a am'a'ahum. Yakni apabila mereka minum, dan surah Muhammad tak silap saya, wasuqu ma'an hamiman faqatta'a am'a'ahum. Bila mereka diberi minum, kali ini bukan mereka minum, ya, sama juga. Kalau zakum tadi malaikat bagi minum, air yang mendidih ni pun malaikat bagi minum. Maksudnya malaikat ambil air yang menggelegak tu, bekas daripada bara api neraka tu, tuang dalam mulut mereka. Apa kata Allah? Faqatta'a ma'ahum. Sekali lagi organ-organ perut-perut dia akan terbakar dan kemudian keluar melalui dubur mereka. Tadi dah makan zakum, dah keluar dah. Kemudian Allah ciptakan balik. Mereka nak hilangkan kesan zakum, maka mereka minta air yang panas mendidih. Bila malaikat paksa mereka minum, akhirnya mereka pun, perut mereka itu, usus mereka pun berkisar dan keluar semula daripada dubur dan kubul mereka. Ini antara bentuk siksaan yang Allah Subhanahu Wa Ta'ala berikan kepada golongan-golongan Ashabus Shimal. Siapa mereka itu yang kita dah sebut dah. Ada dua ciri-ciri dia. Tapi banyak ciri-ciri dia, ni salah satu. Pertama, mereka adalah orang yang sesat dan menyesatkan orang lain. Yang kedua adalah kerana mereka tergolong di kalangan orang-orang yang berdusta.
berdusta dan mendustakan. Bukan sekadar dia berdusta, tapi dia mendustakan. Maksudnya berdusta ni dia sendiri cakap bohong. Mendustakan ni dia menolak benda-benda yang benar. Ya? Jadi ini di antara pengajaran yang kita boleh ambil, iaitu Allah Ta'ala menyuruh supaya kita merasa takut kepada azab Allah Subhanahu Wa Ta'ala, iaitu sama ada azab daripada buah-buahan zakum dalam neraka ataupun azab daripada air yang menggelegak di dalam neraka. Baik, wallahu taala alam, kita berhenti sampai situ.